Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid tingkatan 2, khususnya murid dari SMK Wang Semaju Seksyen 2 dan semua murid dari sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Jadi hari ini kita berada di modul 1 di bawah bidang sejarah dan apresiasi seni visual di bawah tajuk 1 iaitu seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Okey, jadi di dalam modul ini seperti biasa cikgu telah menyediakan beberapa bahagian modul. Bahagian pengenalan, cikgu telah menyediakan informasi lengkap mengenai topik pelajaran iaitu seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Ia terbahagi kepada nota poket, nota ringkas, slide, pembentangan dan juga beberapa video sokongan pelajaran di mana awak boleh explore dengan lebih mendalam lagi apa produk-produk berkaitan dengan pengangkutan, apa produk-produk alat domestik, apa produk-produk alat permainan rakyat. Di bahagian A, cikgu telah sediakan 38 soalan formatif, soalan bernombor 1 hingga 38 bernilai 88 poin untuk awak jawab. Di bahagian B, cikgu telah sediakan 12 soalan nombor 39 sehingga 50 iaitu soalan berdasarkan gambar. Cikgu telah sediakan 3 soalan bernilai 20 poin. Walau bagaimanapun, semasa awak menjawab, perlu awak titik beratkan soalan di bahagian A dan soalan di bahagian B kerana soalan di bahagian A dan bahagian B akan menyumbang kepada poin keseluruhan modul ni. Untuk markah ataupun poin bagi soalan bahagian C iaitu kebat, ianya melibatkan perbincangan secara dalam talian dengan guru mata pelajaran. Okay, jadi markah akan diberikan oleh guru mata pelajaran. Di dalam tajuk ini, apa sebenarnya yang saya kena kuasai cikgu? Yes, awak kena kuasai 3 item yang disebut di dalam tajuk, iaitu yang pertama ialah seni ragam hias pengangkutan. Item yang kedua adalah seni ragam hias alat permainan rakyat dan yang ketiga adalah seni ragam hias alat domestik. Apa yang terkandung di dalam seni ragam hias pengangkutan cikgu? Di bahagian pengangkutan, awak kena tahu apa seni ragam hias yang terdapat di beca, apa seni ragam hias yang terdapat di kereta lembu, apa seni ragam hias yang terdapat di perahu, bagaimanakah ciri-cirinya, motif apakah yang digunakan atau diaplikasi, macam mana motif itu menjelaskan identiti ataupun message. Awak perlu kenal bahagian-bahagian beca, bahagian-bahagian perahu, kepala perahu, bahagian badan perahu, bangau perahu, penyangkut perahu, pokok perahu dan lain-lain lagi. Membaca di dalam modul. Bagi alat permainan rakyat, kita utamakan 3 alat permainan rakyat utama iaitu waw, gasing dan juga congkak. Apa yang saya kena tahu cikgu untuk alat permainan rakyat ni? Yes, of course awak kena tahu macam mana seni ragam hias yang ada pada bahagian badan ataupun bahagian ekor waw bulan contohnya. Macam mana seni ragam hias yang terdapat di bahagian bahu, gasing, pangkar contohnya. Untuk congkak awak kena tahu di mana bahagian kepala congkak, di mana badan congkak, di mana ekor congkak, di mana rumah congkak. Okey, berapa lubang congkak? Bagaimana motif seni ragam hias congkak? Adakah ianya motif flora, adakah ianya motif awan larat ataupun kaligrafi ataupun kosmos ataupun geometri? Jadi awak kena kenal pasti perbezaan-perbezaan motif yang diaplikasikan pada seni ragam hias alat permainan rakyat. Seterusnya adalah alat domestik. Apa yang saya kena tahu mengenai seni ragam hias alat domestik? Yes, of course awak kena tahu bagaimana seni ragam hias rehal, bagaimana seni ragam hias kukuran, bagaimana seni ragam hias acuan putu, bagaimana seni ragam hias jebak puyuh. Jadi awak kena tahu apa seni ragam hias pada alat domestik berkenaan. Cikgu sangat yakin dan percaya murid-murid tahun 2000 ni, murid-murid 2K ni memang takkan kenal jebak puyuh. Macam mana tu cikgu? Burung puyuh pun saya tak kenal, telur puyuh pun kadang-kadang je saya tengok. Itu pun tak pernah tengok dengan kulit. Sebab kalau saya pergi dekat kantin ke mana, dia jual telur puyuh yang dah kupas, yang dah kopek. Jadi saya tak pernah tengok pun telur puyuh tu macam mana. Apatah lagi burung puyuh, apatah lagi jebak puyuh. Yang awak kena explore, awak kena tengok contoh-contoh yang diberikan supaya ianya dapat membantu awak menguasai dengan lebih mendalam, perinci. Gain seberapa banyak maklumat, informasi, visual information untuk awak masukkan di minda awak ni supaya awak ingat dengan mudah. Kalau produk ini, okey, ini dia punya seni ragam hias. Kalau ukuran yang kita boleh duduk, kita letak kelapa, ini kita parut, ini jatuh kelapa dekat atas piring, kat atas talam ataupun pinggan tu. Oh, benda yang orang main dekat padang tu, wow. Kan, nama dia waw bulan. Oh, macam ni waw bulan ni acuan putu. Biasanya saya makan putu piring. Rasanya tak guna pun acuan, itu putu piring, itu putu piring sayang. Okey, ini acuan putu. Acuan putu yang very traditional tu. Awak jumpa nanti di dalam modul, cikgu dah sediakan, don't worry. Dan awak akan kena pasti, oh macam ni rehal, tempat kita letak Al-Quran untuk orang-orang Islam ngaji kan, dia letak atas Al-Quran. Oh macam ni, biasa saya memang tak adalah rehal dekat rumah saya sebab saya baca Al-Quran digital. Boleh jadi, boleh jadi kan. Okey, jadi di dalam modul ni awak akan mengenali dengan lebih dekat pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik yang sangat tradisional. Cikgu, kenapa banyak sangat soalan yang cikgu bagi sampai 50 untuk dapat 100 poin? Yes, of course. Bila kita mengikuti modul, apa yang kita nak capai, apa yang cikgu nak murid cikgu kuasai adalah murid memahami, mengingati, boleh menyebut, boleh menyatakan seni ragam hias tu ialah satu hiasan dalam karya seni ataupun seni craft. Olahan seni ragam hias tu bertujuan untuk membentuk motif yang pelbagai. Idea penghasilan seni ragam hias diilhamkan daripada motif flora, motif fauna, motif geometri. Ada juga kaligrafi pada rehat. Okey.
Seni ragam hias perahu tradisional banyak dihiasi dengan seni hias corak dan awan larat contohnya. Jadi boleh sebut, boleh menyatakan, boleh membanding beza perbezaan motif-motif di bahagian pengangkutan, perbezaan motif seni ragam hias di alat permainan rakyat dan perbezaan motif seni ragam hias di alat domestik. Awak kenal nama-nama lain yang dipanggil kepada bahagian-bahagian seni ragam hias pengangkutan. Contohnya, perahu tradisional terdapat satu bahagian kita panggil dia kepala. Okey, kepala perahu tradisional. Di bahagian kepala perahu tradisional tu ada satu bahagian yang kita panggil dia sebagai bangau. Bangau, kalau cikgu tanya awak, apa itu bangau? Bangau spesies burung yang boleh terbang, wujud di mana-mana. Okey, burung. Nama bahagian perahu tradisional yang juga dipanggil sebagai bangau, yang ada fungsi tertentu iaitu mengikat tali. Oh, ingatkan dia sekadar hiasan saja? Yes, ada seni ragam hias yang hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi ada juga seni ragam hias yang bukan saja dia menjadi hiasan, malah dia berfungsi dengan fungsi tertentu. Contoh cikgu cakap tadi macam bangau tu, fungsi dia untuk menyangkut tali bukat, untuk menyangkut galah panjang. Okey, itu yang awak akan pelajari dengan lebih mendalam di dalam modul ini melalui pembacaan, tontonan video-video sokongan pelajaran yang telah disediakan dan juga dokumen-dokumentari yang telah dimuat naik. Mungkin kalau cikgu tanya acuan Baulu, ramai yang kenal. Mungkin kalau cikgu tanya acuan Karipak, ramai yang kenal. Ataupun mungkin cikgu tanya acuan kuih Dahlia, ramai yang kenal. Itu adalah alat domestik tetapi bukan tradisional. Awak boleh membezakan alat permainan tradisional yang mempunyai seni ragam hias dan tidak mempunyai seni ragam hias. Bukan semua alat permainan tradisional mempunyai seni ragam hias. Bukan semua pengangkutan tradisional mempunyai seni ragam hias. Dan bukan semua alat domestik tradisional mempunyai seni ragam hias. Jadi ada beberapa yang kita fokuskan di dalam modul ini berdasarkan silibus buku teks. Jadi di dalam modul 1, seni ragam hias, pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik, awak akan kenali, awak akan dapat membanding beza, awak dapat menyatakan, menghuraikan seni ragam hias pada beca dan kereta lembu, seni ragam hias pada perahu. Untuk alat permainan rakyat, awak boleh menghurai, menyatakan, mengenali, membanding beza seni ragam hias pada uau bulat, seni ragam hias pada gasing, gasing pangkal, gasing uri, seni ragam hias pada alat permainan congkak. Jadi ada 3 alat utama yang kita fokuskan. Untuk alat domestik, awak mampu menyatakan, menghuraikan, memperincikan, membanding beza, mengenali alat domestik rehal yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kedua adalah kukuran untuk ukur buah kelapa dan kita nak dapatkan kelapa parut. Yang ketiga adalah acuan putu, iaitu acuan kuih tradisional tu. Dan yang keempat adalah jebak puyuh ataupun sangka untuk burung puyuh. Itu adalah dia punya alat ataupun produk untuk di setiap bidang pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Akhirnya murid memahami dengan jelas bahawa setiap alat ataupun produk daripada pengangkutan, alat permainan rakyat ataupun alat domestik tersebut mempunyai seni ragam hias yang berbeza, fungsi ragam hias yang berbeza dan penyataan identiti ataupun message ataupun perlambangan ataupun simbolik yang tertentu yang dibawa oleh setiap motif ragam hias pada produk yang berbeza. Jelas? Okey. Jadi apa yang murid perlu buat ialah daftar modul menggunakan email yang boleh diakses, huruf besar, klik pada tingkatan yang terlibat. Bagi murid-murid sekolah lain, murid akan mendaftar di bahagian murid dari lain-lain sekolah dan awak akan kena fill in untuk bahagian diisi oleh murid dari lain-lain sekolah. Yang penting nama awak dieja dengan betul dan huruf besar. Bila awak dah daftar, awak akan terus masuk ke bahagian pengenalan modul, kandungan konten pelajaran. Bila awak dah baca, memahami, menghayati semua maklumat ataupun kandungan pelajaran, menonton video-video sokongan pelajaran, baru awak akan masuk kepada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ini adalah instrumen pentaksiran untuk modul ni. Semak semula jawapan yang betul, jawapan yang salah. Okay? Paparan jawapan tersebut jangan terus delete, awak kongsikan dengan guru mata pelajaran untuk perbincangan pada bahagian C, iaitu kebat tu. Okay, pada bahagian C. Bagi yang mendapat 80 poin ataupun 80%, awak boleh terus semak email untuk mendapatkan sijil. Okay? Klik pada email, tengok ada sijil yang telah diterima, klik save ataupun download dan kongsi dengan guru mata pelajaran atau kelas pendidikan seni visual sekolah masing-masing. Cikgu, macam mana kalau saya tak dapat 80? Jika murid gagal mendapat 80 pada percubaan pertama, jangan give up. Awak daftar masuk semula untuk penyertaan kali kedua. Isi butiran dengan lengkap seperti penyertaan kali pertama dan jawab semula. Lagi bagus kiranya pada kali pertama awak jawab dan awak tahu jawapan itu salah, awak cari semula jawapan yang betul. Tak mengapa kalau awak hafal. Pada peringkat awal kita baca, oh tak faham, tapi rasanya penting untuk dihafal. Yes, hafal supaya terms-terms ataupun istilah-istilah tu awak ingat. Baru akan membantu awak untuk memahami dengan lebih bila awak cuba pada kali yang kedua. Okay, so don't worry kalau dapat less than 18, awak cuba lagi dan cuba untuk dapatkan 80 ke atas. Cikgu, kalau dapat 79 tak dapat ke? Yes, tak dapat sayang. Okay, tak dapat. Kalau dapat 79.5, kita tak adalah point. Okay, kalau dapat 79 pun tak dapat because the system cikgu dah set untuk 80 markah saja. Okay. Ya, 80 tu bila kita dapat 80, kita tahu, oh, maknanya saya menguasai tajuk ini. Murid sendiri boleh rasa, yes,
saya memahami tajuk ini, saya menguasai tajuk ini, saya boleh menyatakan semula kandungan ataupun konten bagi tajuk ini, saya boleh menceritakan semula kandungan ataupun konten tajuk ini, saya boleh membanding beza 3 perkara utama tajuk ini: ragam hias pengangkutan, ragam hias alat permainan rakyat, ragam hias alat domestik. Jadi tanpa membuang masa, mula mendaftar modul sekarang, ikuti bahan-bahan yang telah disediakan dan sertai kuis. Cikgu akan sentiasa pantau report daripada Google Quiz dan Certify.com untuk mengetahui di mana kesalahan-kesalahan majoriti yang dilakukan oleh pelajar. Di soalan yang mana pelajar banyak salah, mungkin kurang bahan ataupun informasi daripada bahan yang telah disediakan mengenai perincian soalan tersebut. Jadi cikgu dapat tambah baik modul dari semasa ke semasa. Okay? Kalau awak dapat 80 pun, awak nak cuba dapat 90, teruskan. Awak nak cuba dapat 100, nak challenge yourself, yes, do it, just do it. Because you know what, awak belajar tajuk ini di tingkatan 2, awak tidak belajar lagi tajuk ini di tingkatan 3, awak tidak belajar lagi tajuk ini di tingkatan 4. Mungkin awak belajar lagi seni ragam hias, tetapi di produk yang berbeza, item yang berbeza, hasil karya seni yang berbeza, ataupun craft yang berbeza. Okay, jadi pastikan di setiap tajuk, di setiap tingkatan awak kuasai sepenuhnya. Biar konten yang awak pelajari hari ini sustain, kekal betul-betul di dalam minda awak untuk awak forward ke tingkatan 3, tingkatan 4 atau tingkatan 5. Jadi cikgu ucapkan selamat menjawab dan mengikuti modul yang telah cikgu sediakan. Selamat maju jaya. Cikgu harapkan dalam tempoh 24 jam ni, email cikgu tak berhenti-henti proses awak punya sijil. Okay? Means ramai murid yang sertai modul ini dan ramai murid yang berjaya melepasi minimum 80 poin. Jadi terima kasih dan syabas cikgu ucapkan kerana terus setia bersama dengan Virtual Academy yang telah cikgu sediakan, dan cikgu amat menggalakkan menjemput lain-lain murid walaupun bukan murid pendidikan seni visual pun, kalau nak sertai untuk sijil, teruskan. So berjumpa lagi di modul yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.